Baik, di sinilah bermula perjalanan rentas semenanjung kita. Bermula di Pelabuhan Kelang, dan di sini aku menyeberangi sungai Kelang. Cantik sungai dia, biru, dan langit pun nampak cantik, biru. InsyaAllah tidak hujan. Dan saksikan bahagian kedua aku rentas semenanjung. Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers . Selamat kembali ke channel Makan Motor dan Touring Muar TV. Dan seperti biasa, channel aku ni ada untuk memujuk abang-abang yang di luar sana yang baru ingin kecimpung dalam bidang bikers, khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe Makan Motor dan Touring. Jadi kita sambung rentas semenanjung kita. Pada awal episod yang bahagian pertama hari itu, kita bermula di North Port, Pelabuhan Kelang. Jadi di Pelabuhan Kelang ni sebenarnya ada 3 pelabuhan. Pelabuhan utara, Pelabuhan selatan dan Pelabuhan barat, North Port, West Port dengan South Port. Jadi kenapa aku bermula di North Port? Kerana di sinilah sebenarnya bermulanya route nombor 2. So aku ingin merentas semenanjung menggunakan route nombor 2. Asal penubuhan port ni, nama dulunya adalah Port Swettenham. Nama British, resident staff British, tapi telah ditukar kepada Pelabuhan Kelang pada 1972. Okey, ini dia, kita merentasi Sungai Kelang. Ini daripada jalan di Pelabuhan Kelang hingga ke bandar Pelabuhan Kelang, dan jalan ini telah pun dinaik taraf. Dulunya route nombor 2, sekarang telah dinaik taraf. So dia telah bertukar kepada jalan Persekutuan 103. Cantik dia punya pemandangan. Dan di Pelabuhan Kelang ini dia, kita dah sampai. Di sinilah bermulanya route nombor 2 yang belum dinaik taraf. Dan ini route nombor 2 ni sebenarnya adalah Federal Highway. Dia akan terus menghala ke Kuala Lumpur. So di bandar Pelabuhan Kelang ni bolehlah hampa singgah sekejap, isi minyak ke, top up handphone ke apa ke yang betul, sebelum memulakan rentasan yang pertama. Dan bila kita sampai di Bandar Kelang, tu dia pejabat daerah tu, tinggi pejabat daerah Kelang atau pejabat tanah Kelang tu melambangkan kita nak masuk dah lah Bandar Kelang. Dan Bandar Kelang ni sebenarnya adalah bandar diraja. Bandar diraja dan penuh dengan sejarah-sejarah, dan dia merupakan bandar lama. Sejak pada kurun yang ke-14 lagi telah dicatat dalam sejarah Majapahit. Laksmana Cheng Ho pun telah mencatat Sungai Kelang punya penemuan. Dan juga pada kurun yang ke-15, dia di bawah pemerintahan Melaka, Bandar Kelang ya. Dan setelah kita sampai Bandar Kelang, kita akan sampai Bandar Shah Alam. Ini dah Bandar Shah Alam. Okey, dalam Bandar Shah Alam ni aku akan masuk di jalan motor. Ini dia. Kau tengok tepi tu, ni Sungai Kelang juga ni, tepi sungainya kecil lah. Dan kita akan masuk di terowong. Terowong ajaib. Aku akan menggunakan lajuan cahaya. Go! Ya, kita telah sampai di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, bandar ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Dan dia akan berakhir di route. Dan route nombor 2 ni akan berakhir di sini . Tengok ni ada Pasaraya Mid Valley di sebelah kiri aku ni. Dan kita akan ambil jalan terus. Jalan terus ni adalah jalan Syed Putra. Aku tak ambil dah route 2. So route 2 bahagian pertama berakhir di sini. Jadi aku akan terus ambil route jalan Syed Putra. Okey, terus. Dan dia akan terus menghala ke
bulatan kecil yang akan menghubungkan route nombor 1. Route nombor 1 ni pun satu jalan lama utara selatan, jalan lama utara selatan. Nanti kita ulahlah route nombor 1 ni. Ni aku buat saja satu pusingan. Ini ke selatan, dan ini ke utara. Jadi aku naik road dan tengok pemandangan cantik, bangunan-bangunan. Dan yang ni bangunan KTM, Kereta Api Tanah Melayu. Ni pun bangunan lama, cantik. Dan itu Masjid Negara Daya Bumi. Kita terus lagi. Dan yang ni Royal Selangor Club, betul-betul di belakang Dataran Merdeka. Cantik tu Menara KL. Di waktu pagi, pagi Sabtu. Dan seterusnya aku akan naik Jalan Tun Razak. Di sebelah kanan aku PWTC Putra World Trade Center, dan aku terus mengikuti Jalan Tun Razak sehingga ke Bulatan Pahang. Dan di Bulatan Pahang ni aku akan terus ambil ke Jalan Genting Kelang. Yakni Jalan Genting Kelang ni melalui setapak Danau Kota, dan aku akan bertemu dengan lingkaran tengah 2 MRR2. Dan dalam MRR2 tu aku akan memasuki di Gombak dan tol Gombak, iaitu E8, road number E8. E8 ni adalah lebuh raya KL Karak. Asalnya dia route 2 yang dinaik taraf, jadi E8. E itu maksudnya expressway ataupun lebuh raya, maknanya jalan ni bertutup ataupun kena bayar tol. Tapi kita motor tak gaduh lah nak bayar tol. Jadi sampai saja ke Karak, nanti kita keluar balik ambil jalan lama route 2 dan terus lintas Semenanjung. Tapi kalau hampa nak keluar, tak mau keluar, nak terus saja E8 ni, hampa boleh terus lah daripada Karak ke Jabur, Jabur ke Kuala Terengganu, dan dia menjadi lebuh raya Pantai Timur, LPT. Jadi itulah sedikit tentang route kita. Jadi sekarang ni kita mendaki paras altitude yang tinggi sebenarnya dalam E8 yang pertama ni, KL Karak. Dan pemandangan di sini cantik. Tengok Gunung Ganang, ride sini tenang jiwa. Dan suhu pun makin lama makin sejuk. Telinga aku pun dah berdengung sebab dengan paras ketinggian. Dan jalan ni juga adalah jalan Genting Highland, jalan Genting Sempah ke Janda Baik. Dan di sini kita boleh singgah mana-mana chalet, pusat permainan yang selesa kat sini. Kadang-kadang aku pun ride malam-malam kat sini, naik ke Genting, kena kopi O ke teh tarik ke apa yang patut saja, syok-syok lepas balik pada Raja tu untuk tengok pemandangan. Cantik. Dan bila kat sini juga ada terowong Karak. Masuk saja terowong ni, di tengah-tengah terowong adalah sempadan Selangor dan Pahang. Jadi lepas saja keluar terowong ni, hampa akan masuk ke Pahang, yakni daerah Bentung. Tengok tepi tu Bentung, cantik dia lembah. Dan Pahang ni ada sebelah daerah. Route nombor 2 ni dia akan rentah daerah Bentung, Temerloh. Selepas Temerloh masuk Maran dan Kuantan. Baiklah, kita teruskan perjalanan ke Karak. Jadi apabila kita sampai saja di persimpangan Karak yang ni, kita keluar, kita ambil balik jalan lama, route nombor 2. Okey, kita keluar kat sini dan kita akan masuk Bandar Karak dan terus lagi akan menjadi route nombor 2. Dan di Bandar Karak ni cantik tengok gunung, Banjaran Titi Wangsa tu kot. Langit pun awan dah berkumpul lah tu. Dan di Bandar Karak ni tengok banyak lori-lori berhenti makan, dan hampa pun boleh isi minyak di bandar yang kecil ini. Okey,
Dan di sini Bandar Karak ni juga bersambungnya route nombor 9. Route nombor 9 ni adalah selepas saja balai polis. Ada balai polis kat kanan aku ni. Lepas saja balai polis, dia ada route nombor 9. Route nombor 9 ni akan menuju ke Negeri Sembilan. Route nombor 9 ke Negeri Sembilan sampai ke Tampin, tak salah aku. Ni dia balai polis. Lepas satu simpang ke balai polis, ada satu simpang. Ini dia simpang ke route nombor 9 dah. Itu dia route nombor 9. So kita akan terus, dan kita akan masuk terus ke daerah Temerloh dah sekarang. Temerloh ini di Lancang. So di Lancang ni ada satu benda yang hampa mesti singgah. Daerah Temerloh, Lancang, Kim Lancang. Di sini adalah titik tengah Semenanjung. Hampa mesti mai kat sini. Titik tengah Semenanjung, di mana ada satu monumen. Di sinilah titik tengah koordinat Semenanjung Malaysia. Jom mari kita singgah. Kita sudah pun sampai di titik tengah Semenanjung. Awan pun dah gelap. Baiklah, kita sudah sampai di Temerloh di Lancang, Pahang. Ya, di sini merupakan satu tempat yang hampa mesti singgah, iaitu di titik tengah Semenanjung. So dia betul-betul bertentangan dengan route ataupun route nombor 2 yang kita lalu untuk pergi ke Kuantan, rentas Semenanjung. Baiklah, di titik tengah Semenanjung juga ada sedikit gambar-gambar sejarah awal tahun Temerloh. Dan kita tahu Temerloh ni adalah bandar ikan patin. Bandar ikan patin. Namun begitu, bandar ini berasal nama daripada mereluh. Mereluh tu tidur, tertidur. Termereluh, tertidur. Maksud kata orang utara pun tidur pun dipanggil mereluh. Mungkin akibat di sini terdapat pedagang-pedagang zaman dulu di sungai. Kita dulu berdagang di sungai, menjadi tumpuan. Mungkin pedagang agak letih dan tertidur, dan lalu di sini dijadikan tempat untuk lena. Itu kemungkinan sejarah berasal dari situ. Dan jom kita pergi ke titik tengah Malaysia. Baiklah, di sinilah monumen titik tengah Semenanjung Malaysia. Dan monumen ini, tiang ni menghadap ke kiblat, Masjidil Haram, kiblat. Di luar melambangkan, tiang melambangkan buluh, di luarnya melambang 6 buluh melambangkan rukun iman, dan di dalamnya ada 5 tiang bernamakan rukun Islam. So di bawahnya pula ada seperti desain kompas, di mana kita boleh lihat ke arah Johor Bahru, Kuantan dan sekitar Malaysia. Dan di sini setelah diukur dan dikaji oleh Jabatan Juru Ukur dan Pemetaan Malaysia, dan di sini di Kampung Payah Siput terletaklah titik tengah Semenanjung Malaysia. Baik, kita teruskan perjalanan kita ke Bandar Temerloh. Okey, kita nak pergi ke Bandar Temerloh. Di sini adalah bandar ikan patin, bandar ikan patin. Itu balai polis, balai bomba tepi belah kiri, balai bomba. So masuk kata nak masuk dah bandar Temerloh. So di bandar ni kita boleh round-round, touring sekejap, tengok apa yang ada. So sampai saja di sini, apa akan nampak ada persimpangan keluar. Okey, so aku akan keluar daripada route nombor 2. Aku akan masuk route nombor 10 untuk jalan kat tepi sungai sikit sekejap. Aku nak tengok apa yang ada di tepi sungai-sungai ni. Ada restoran, restoran ikan patin, macam ada kat sini. Sudah masuk waktu Zuhur. Okey, la khala wala quwwata illa billah. Okey, itu masjid. Terus ke sini. Sudah pun masuk waktu Zuhur. Sudah tengah hari. Dan ini aku akan masuk route nombor 10
dan di sini ada jalan di pesisiran Sungai Pahang. Sungai Temerloh ni, dekat Temerloh ni sungai dia adalah Sungai Pahang. Kita panggil Sungai Temerloh kerana dia famous dengan ikan patin dia. So akan masuk di sini simpangan. Di atas tu, jejantas tu adalah route nombor 2. Route nombor 2, jejantas jambatan yang menyeberangi Sungai Pahang di Temerloh. Okey. Baiklah, kita lalu di sini. Oh, macam pun menarik. Yang ni salah satu restoran yang famous Gobang Maju. Tapi di sini dia dah tutup sebab renovate. Dia dah pindah ke exit tol Temerloh. Dia dah pindah lagi besar, berhawa dingin dan sebagainya. Tapi aku nak berhenti di sini sekejap sebab aku nak terbangkan drone. Dan ini dia Sungai Pahang, sungai yang terpanjang di semenanjung Malaysia, 459 km. Di hulu sungai ini ada Taman Negara, di kuala sungai ini ada Bandar Pekan. Dan kalau hampa tengok jambatan tu adalah route nombor 2, Jabatan Sultan Ahmad Shah. Dan di jabatan yang bawah tu macam tak siap tu adalah jabatan yang pecah, yang patah akibat banjir besar Temerloh pada tahun 1971. Dan kalau kita tengok di hujung tu adalah Masjid Lama di kuala Sungai Semantan. Itu Sungai Semantan. Dan itu masjid yang baru yang azan berkumandang tadi. Jadi inilah dia Bandar Temerloh, bandar yang nombor 2 terbesar pembangunan dia selepas Bandar Kuantan. Tengok tu ada orang ternak ikan patin. Dan di sini nampak macam ada cabang 2 sungai, tetapi sebenarnya sungai yang sama. Di tengah-tengah tu adalah pulau kecil Temerloh. Dan di hujung sana pun ramai yang ternak ikan patin. Dan inilah dia Bandar Temerloh. Asal nama bandar ni adalah sebenarnya Kuala Semantan kerana dia bersambung antara Sungai Pahang dan Sungai Semantan di hujung Masjid Lama yang ke atas tu. Jadi aku plan nak selepas habis rentas Semenanjung ni, aku akan balik semula ke Temerloh untuk menginap 1 hari untuk meneruskan episod part 3 bahagian ketiga, di mana aku akan buat review sikit tentang pasar sehari di Temerloh pada bahagian yang ketiga. Jadi selepas saja rentas Semenanjung, aku akan patah balik ke Temerloh. Dan jangan lupa saksikan bahagian ketiga nanti Bandar Temerloh, pasar sehari. Baiklah, jadi kita sambung perjalanan kita. So aku akan terus masuk ke route 10 ni. Aku nak keluar balik ke route nombor 1 lah, sambung rentas akan ke Kuantan. Akan ke Kuantan. Sini pun ada restoran ngeteh di sungai ngeteh, restoran ngeteh di sungai Oh ya, ramai biker sini. Tengok tu. Tu sedap ni. Nanti kita repeat balik lah sebab aku tak sempat nak rentas Semenanjung. Kita repeat balik. Ni Sungai Pahang. Yang ni kolam ternak ikan patin tadi ni, kawasan ni. Okey, patin ni ada patin sungai yang diternak, ataupun ada patin liar. Yang mahal tu adalah patin liar. Okey, kita menyeberangi Sungai Pahang. Ini route nombor 2 tadi. Dan aku akan terus keluar dari daerah Temerloh masuk ke daerah Maran. Daerah Maran. Dari Temerloh ke Maran melalui route nombor 2 ni ada beberapa restoran yang kita boleh singgah. Tadi aku nampak kat SZ Rahmah restoran ni, banyak bikers. Sedap ni, nanti kita repeat. Nasi ayam Kak Noh. Di sebelahnya ada jual ikan patin hidup. Bang Man Fried Chicken. Ni di antara restoran yang dekat dengan berhadapan dengan route nombor 2. Dan di sini adalah Paya Pulai. Paya Pulai
di mana dekat sini pun ada Kropoliko Soho dan warung Selai ya. Dan di tepi ni juga ada restoran Tok Gajah. Restoran ni pun nampak macam busy, ramai orang ni parking. Ramai orang parking sini. Nanti kita boleh mai lah balik repeat. Dan sekarang kita masuk daerah Maran, daerah Maran, Bandar Maran. Dan daerah Maran ni daerah kelapa sawit lah. So di dalam daerah ni ada Felda Jengkar, Stadium Jengkar. Dan di bandar ni apa boleh singgah lah, isi minyak ke apa yang patut. Dan di daerah ni dulu di bawah Maran, dulu di bawah pentadbiran daerah Pekat. Tapi sekarang ni mukim daripada pecah, okay? Kita perlu bergabung menjadi daerah Maran yang baru. Dan mukim yang masyhur dan famous adalah Luit, mukim Luit. Dan di dalam Luit ni, kampung Luit ni, ada satu restoran ataupun yang menjual murtabak Luit. Kalau hampa tahu, murtabak ni pun famous. Tapi aku rasa dia pada buka cawangan di Kuantan, di sekitar kampung Luit di sini, di berhadapan dengan route nombor 2 juga. Dan juga dekat sini adalah Gambang, kita masuk Gambang. Dan di belah kiri aku ni adalah lebuh raya kita masuk tadi lah, I8 Lebuh Raya Pantai Timur. Dan di Gambang ni juga ada water park, taman tema water. Tapi sebelum tu, tengok langit cantik ya. Angin, awan biru dan cantik. Tapi jom kita sembang sikit pasal hari tu, bahagian pertama, pasal buah perah hari tu, buah hutan yang aku review pada episod bahagian pertama Rentas Menanjung. Buah perah ni buah hutan. Rupanya buah ni dibuat jeruk dan juga antara bahan yang buat masakan tradisi Pahang, asam rong. Jadi kepada bikers yang daripada Pahang, bolehlah komen di bawah mana aku boleh cari asam rong yang sedap, asam rong yang sedap. Okey. Di sini bandar Gambang, Gambang. Dan kita tahulah lepas Gambang ni adalah dah dekat dah dengan Kuantan, Kuantan. Dan kita sudah masuk pun bandar Kuantan. Kuantan, Ibu Negeri Pahang Darul Makmur. Ibu Negeri Pahang Darul Makmur. Dan Kuantan ni merupakan antara bandar yang aku boleh gelar banyak kafe-kafe Antara satu dekad dulu naiknya kopitiam yang moden. Pahang merupakan salah satu Kuantan merupakan salah satu bandar yang mempelopori kafe-kafe moden ataupun kopitiam moden. Dan di sini adalah lapangan terbang Tentera Udara Diraja Malaysia, UDM. Tengok langit pun lapang, luas pemandangan. Dan di sini cantik jalan baru diturap di sebelah, dan sebelah lagi baru nak diturap. Dan boleh kita lihat bandar Kuantan ni antara bandar yang membangun, pesat membangun. Dan di sini juga kita akan terus ke route nombor 2. Di sini di bawah jambatan ni ada route 2 yang akan bersambung dengan route 3. Route 3 ni di bawah jambatan ni adalah ke selatan. Kita ke kanan dapat route nombor 3 ke selatan. Ke selatan iaitu kita akan pergi ke Tanjung Lumpur yang famous dengan ikan bakar. Ikan bakar dia. Dan kita pergi ke Bandar Pekan. Ni route nombor 3 belah kiri kanan aku ni belah kanan. Dan route nombor 3 situ. Situ route nombor 3. Route nombor 3 dia arah ke Mersing, Endau, ke arah selatan. Sini aku teruskan lagi dan kita sampai ke pintu gerbang Kuantan. Dan di sini kita akan melihat Menara Teruntum. Menara Teruntum. Itu dia, kita sudah sampai ke pusat bandar Kuantan. Kita sampai, nampak tu Menara Teruntum. Cantik
Dan di sini root nombor 2 ni dia akan terpecah menjadi dua jaringan. Dia akan terpecah menjadi dua jaringan, iaitu jaringan pertama menghadap ke bandar, satu lagi menghadap ke Front River. So satu lingkaran kita boleh buat satu pusingan di dalam bandar Kuantan, root nombor 2. Dan sini kita sudah sampai di pusat bandar. Aku akan buat satu pusingan. Ini kita akan masuk ke Jalan Mahkota, Kompleks Teruntum. Ini pun root nombor 2, masuk kanan. Tengok tu Kompleks Teruntum, cantik Menara Teruntum. Oh cantik. Oh okey, di sinilah kita masuk tempat Kuantan. Dan itulah dia lukisan mural yang menjadi mercu tanda tarikan street art di Kuantan. Street art nampak belah kanan aku ni. Inilah dia Jalan Mahkota. So di Jalan Mahkota ni adalah jalan root nombor 2 menghadap ke bandar. Dan kita tengok di sebelah kiri aku padang MPK. Okey, luas, bolehlah duduk-duduk lepak santai-santai di tepi ni, teduh. Dan juga di sebelah kanan juga di padang ni adalah masjid. Masjid Sultan Ahmad Shah 1. Ni masjid negeri. Cantik masjid tu. Oh, masjid negeri. Kita Jalan Mahkota. So aku akan buat satu pusingan lah. Tengok bandar dia. Sekarang ni waktu asar. Masuk waktu asar. Masih lagi tengah hari, pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Dan aku akan buat satu pusingan di sini. Masuk kanan. Masuk ke kanan. Di sebelah kanan aku ni ada kedai puding Raja. Ni sini puding Raja, tak buka hari ni. Dan bila aku ke kiri akan terus ke Pelabuhan Kuantan, aku masuk ke kanan balik, aku buat satu pusingan. Ini pun root nombor 2. Dia membentuk dua lingkaran pusingan yang kita boleh pusing-pusing. Okey, yang ni menghadap ke riverfront. Riverfront menghadap ke sungai. Dan ni di kiri aku ni mana-mana cafe. Selagi nanti kita masuk mana-mana cafe ni, aku buat review makan di mana-mana cafe. Nampak tu Menara Teruntum. Kat depan tu ada taman. Taman Teruntum, Laman Teruntum. Boleh santai-santai. Banyak aku tengok yang lepak-lepak dengan keluarga di situ. So ini dia bandar Kuantan. Bandar yang boleh aku katakan bandar kafe. Banyak kafe di tepi-tepi ni. Okay, kafe moden. Jadi kalau apa datang ni, apa dalam grup ramai-ramai, apa pecah lah. Setengah boleh pergi kafe ni, setengah boleh pergi kafe tu. Okay. Dan aku nak bagi unta aku makan minum air sekejap. Ni ada stesen minyak di sebelah kiri aku ni. So aku akan masuk. Ni dia. Ni Menara Teruntum. Ni dekat bawah dia ada taman. Boleh jalan-jalan. Ramai juga orang yang jogging. Oh, cantik ya. Cuaca pun bagus hari ni, cerah. Inilah dia bandar Kuantan. Okey, kita masuk bagi unta minum. Alright, masuk. Oh, V-Power. Unta aku tak minum V-Power. 1000cc ke atas minum V-Power. Tolong balik. Unta aku minum air biasa ya. 500cc isi minyak biasa ya. V-Power semua tu adalah untuk kereta saja, 1000cc dan 1.5cc ke atas.
Baiklah, seperti saja maklum rancangan kali ini kita rentas Semenanjung menggunakan route ataupun route nombor 2. Apabila route ataupun route nombor 2 disampai saja Kuantan, dia menjadi double, dia dipisah menjadi 2. Satu menghadap ke bandar, satu lagi menghadap ke riverside, riverfront, kita panggil riverfront. So dekat sini ada taman, ada kafe. So bandar Kuantan ni sebenarnya adalah bandar dipenuhi dengan kafe. So bolehlah abang-abang kafe racer tu daripada Kuala Lumpur ke daripada mana ke datang sini. Tapi aku cadangkan hampa pecah grup bila dah sampai konvoi besar tu, pecah grup makan di kafe A, kafe B, kafe C. Tapi di sini, di mana-mana kafe ni dia besar. So dia ada boleh buat function 400 packs. Okey. Dan dia terletak di betul-betul riverside. Ni pada waktu malam ni aku garanti penuh dengan lampu-lampu cantik. Okey. So dia betul-betul terletak di depan dengan sungai Kuantan, Sungai Kuantan. Tadi kita pergi terminal Sungai Pahang, ni Sungai Kuantan. Macam seperti mana tadi hampa tengok aku buat pusing satu bandar Kuantan tu kan. Okey, itu aku pakai untuk route atau route nombor 2 saja. Banyak lagi kafe-kafe yang ada di jalan-jalan yang lain. Okey, sebab aku hari ni singgah saja, so aku buat sikit review tentang mana yang aku sempat singgah, mana yang aku tak sempat singgah. Dan seperti yang tahu, kita ni selepas boleh rentas negeri paling sedih aku tengok tadi ada di antara kafe-kafe banyak ditutup di sekitar tepi jalan road nombor 2. So diharap ekonomi boleh berubah dan kafe-kafe ni bangkit semula dan kita boleh datang makan. So hari ni menu aku order ikan patin. Ikan patin ni memang adalah ikan yang famous lah di Bandar Temerloh, di Bandar Kuantan, Pahang. So kalau hangpa tahu ikan patin ni sebenarnya dia adalah ikan yang fatty fish, di mana lemak dia berada pada dagingnya. Pasal tu dia lembut. Okey. Dan diet ikan ni kalau dia liar, kalau dia liar kan, dia contohnya patin buah, dia makan buah di hutan, buah ara. Apabila dia diet dia tu makan buah yang buah kan. So lemak tu mengeluarkan aroma yang wangi, aroma yang wangi. Jika patin yang sangka dibelah, so dia makan diet dia adalah pelet-pelet Jabatan Perikanan bagi dia lah. So dia kurang sikit lah rasa aroma tu. Sebab tu lah patin liar ni dia mahal kan. Bukan sebab dia saja mahal, dia memang aromatik. Kalau kita masak tempoyak kita tak berasa sangat sebab kita kukus dia, steam. Mesti dia rasa wangi. Jadi sebab itu patin sangka dia lagi murah daripada patin liar kan. Dan pemancing nak mendapat patin liar tu bukan senang kena solat atas perahu lah macam mana. Sebab tu harga dia mahal. So diharap penonton dapat tahu lah kenapa patin ni ada yang mahal, ada yang murah. Okay? So sebelum masuk restoran tu tanya dulu, tanya dulu price, tanya dulu harga. Jangan main order lepas tu tak boleh nak bayar. Bersama. Dan ini pula aku ada shell out macam campuran seafood. Seafood ada kupang, ada lala, ada udang, ada ketam. Okay. So dibuat dalam dia mix dengan sos lah. Aku rasa hangpa tahu kat shell out. Cuma aku review kafe ni sebab dia punya panorama tu cantik. Panorama dia cantik. So boleh hangpa buat group datang untuk geng-geng bikers boleh datang buat melawat di sini lah. Dekat luar pun tadi aku tengok parking dia agak luas, agak luas. Dan di Kuantan ni tak boleh nak nafikan lagi lah, seafood dia fresh lah berbanding dekat di Kuala Lumpur. Ikan patin dia pun fresh. Ni aku rasa patin belah. Patin belah tu patin sangka di sungai ke apa kan. Tapi tanya dulu patin apa. Jangan lupa share, like dan subscribe. Makan Motor dan Touring. Makan Motor dan Touring.